A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini kita bertemu lagi dalam siri ketiga, hadis 40 hadis tentang keberkatan, ulasan buku 40 hadis tentang keberkatan. Jadi hari ini kita berjumpa di taman, di satu taman di KL ni. Jadi kita akan bincangkan siri ketiga mengenai hadis-hadis tentang keberkatan. Iaitu kita sambung hari ini hadis iaitu keberkatan berwuduk sebelum makan. Jadi sahabat kena faham bahawa bermaksud berwuduk ni sini ialah basuh tangan, ya. Baik, kita tengok bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Salman qala qara'tu fit Taurah anna barakatat ta'ami al-wudu' qablahu fa zakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Artinya diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu an berkata, aku telah membaca kitab Taurat bahawa keberkatan makanan itu adalah dengan berwuduk sebelum makan. Lalu aku menyebutkannya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda bersabda, keberkatan makanan itu adalah berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud berwuduk di sini ialah basuh tangan. Jadi Nabi sebut di sini bahawa keberkatan makanan tu apabila kita sebelum makan kita basuh tangan dahulu dan selepas makan pun kita basuh tangan. Bermakna kita nampak Islam ni satu agama yang menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Sebelum kita jamah makanan, kita disuruh basuh tangan dulu, takut ada sebarang kuman atau sebagainya, benda yang kotor kan, supaya tidak masuk ke dalam perut kita. Begitulah juga selepas makan. Jadi bukan tunggu SOP COVID saja kan selalu basuh tangan. Sebenarnya Islam dah suruh lama dah basuh tangan. Dari wuduk tu dah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk basuh tangan, kan, bagaimana cara nak jaga kebersihan dengan berwuduk sebanyak 5 kali sehari semalam untuk sembahyang. Dan begitu juga untuk makan, Nabi ajar kita supaya basuh tangan. Maksud berwuduk dalam hadis ni ialah membasuh tangan sahaja, bukannya membasuh muka atau anggota wuduk. Membasuh kedua belah tangan dan sebelum dan selepas makan pastinya dapat menghilangkan kekotoran yang melekat pada kedua-dua tangan. Kemungkinan ada yang memahami maksud hadis ini secara zahir. Sesungguhnya yang maksud hadis ini adalah di sebalik itu, iaitu basuh tangan, ya. Di sinilah kita nampak kebaikan Islam, keindahan Islam yang menjaga kebersihan. Baik, itu hadis pertama. Hadis seterusnya mendoakan keberkatan apabila melihat sesuatu yang mengkagumkan. Maknanya kalau kita nak barakah, nak berkat dalam hidup kita, apabila kita melihat sesuatu yang mengkagumkan, kita hendaklah berdoa. Apa doa yang diajar oleh Nabi? Masya Allah la quwata illa billah, ya. Masya Allah la quwata illa billah. Maksudnya, Masya Allah, sesuatu tu adalah dikehendaki oleh Allah, tiada kekuatan selain dari Allah. Baik, kita baca dulu hadis. An Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi syai'an yu'jibuh falyad'u bil barakah fa innal 'aina haqqun. Maksudnya daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis dari bapanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu melihat pada dirinya atau hartanya atau saudaranya sesuatu perkara yang mengagumkan atau yang menyenangkan, maka berdoalah agar diberi keberkatan. Sesungguhnya penyakit ain daripada penyakit mata yang berhasad dengki itu adalah hak. Baik, hadis ini adalah riwayat Nasa'i. Jadi pandangan mata, ulasan hadis, pandangan mata tu terbahagi pada dua, pandangan baik dan pandangan penuh dengan kedengkian yang menyebabkan penyakit ain. Sebab tu kalau kita melihat sesuatu, mata orang melihat ni kadang dengan pandangan baik, kadang pandangan dengki, pandangan takjub. Sebab itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita memandang untuk mengelak, ada doa khas kan yang diajar oleh Nabi untuk mengelak daripada penyakit ain. Begitu juga kita yang memandang sesuatu yang menakjubkan, kereta baru ke, cucu cantik ke kan, anak-anak yang pandai ke, kita hendaklah kata Masya Allah la quwata illa billah. Moga-moga benda itu dalam peliharaan Allah. Cucu kita ke, kereta ke, rumah besar ke, semua dalam peliharaan Allah. Bila kita baca doa ini, Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Dan ada doa supaya doa mengelak dari penyakit ain, ya, sahabat semua cari ya. Jadi pandangan mata yang baik akan mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk apa-apa yang dilihatnya, kerana pada doa itu merupakan ruqyah atau pengobatan baginya. Jadi kita jadilah orang yang pertama ni, melihat dengan pandangan mata yang baik, suka saudara kita dapat nikmat, tumpang gembira, rasa bahagia tengok saudara kita dapat nikmat, dapat kesenangan, kejayaan dan sebagainya. Ya. Jadi sebab itu disuruh kita berdoa. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala Masya Allah la quwata illa billah lam yadurruhu." Ulang balik ya. Man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala Masya Allah la quwata illa billah lam yadurruhu. Maksudnya, barang siapa yang melihat sesuatu yang membuatnya dia takjub, kemudian dia ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka sesuatu tersebut tidak akan membahayakannya. Jadi bila kita tengok dengan pandangan takjub ni, sama ada pada orang atau pada diri kita atau pada harta kita, suami yang disayangi ke, anak yang disayangi ke, kita kena sebut selalu Masya Allah la quwata illa billah lam yadu. Doanya ialah Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Rasulullah dah sebut bahawa barang siapa berdoa dengan doa tu, melihat benda takjub, maka sesuatu tersebut tak akan membahayakan dia, tak akan membahayakan orang yang kita lihat tu, yang kita takjub itu. Maka sama-sama kita amalkan sahabat semua ya. Manakala pandangan yang penuh dengan hasad, dengki dan cemburu itu datang daripada hati yang sakit, maka kadang-kadang boleh memudaratkan kita. Oleh demikian, berhati-hatilah dan bentengkanlah diri kita dengan amalan zikir serta doa supaya dapat menjaga diri kita daripada keburukan sifat orang lain. Jadi, jangan kita ingat bahawa semua orang suka melihat kita senang, kita bahagia, kita dapat nikmat. Ada orang cemburu, melihat dengan pandangan iri hati. Sebab itu sahabat semua, Ustazah menyeru pada kita semua, kalau Allah beri nikmat jangan tayang pada orang. Nanti orang dengki, kesian anak kita yang berjaya kita tunjuk, nanti orang dengki anak kita dah tak boleh belajar, nanti anak kita sakit. Kan banyak cerita yang berlaku tu.
ya, pelajar cemerlang akhirnya tak boleh belajar, sakit sebagainya. Mungkin itu adalah penyakit ain, kesan daripada pandangan dengki, ya, orang terhadap kejayaan seseorang itu. Ya, janganlah tunjuk CJ semua tu, tak perlu sebenarnya. Sebab kejayaan tu dari Allah. Kalau kita rasa syukur, bukan kita tunjuk kat FB ataupun Twitter atau sebagainya. Syukur itu ialah kita bersyukur pada Allah dengan sujud syukur dan juga bersedekah, bertahmid, ya, berzikir dan sebagainya. Bukan tanda beritahu orang, takut ada mata-mata yang tidak suka. Jadi kesianlah pada anak kita, cucu kita tu, ya. Sebab tu kita kena sembunyikan kenikmatan kita. Wallahu alam, itu pendapat ustazah lah. Mungkin ada orang tidak setuju, ya. Dan nanti kejap apa doa, dan juga oleh itu kita kena banyakkan zikir supaya kita dilindungi daripada penyakit sihir ke, ain ke. Zikir pagi petang, zikir maksurat, berbagai-bagai zikir kan. Baik. Hadis seterusnya ialah mendoakan keberkatan dalam makanan. Ada yang ketiga lah untuk slot ini, mendoakan keberkatan dalam makanan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, fa inni la a'lamu ma yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa laban. Maksudnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, berkatilah kami kepadanya, berikanlah kami rezeki yang lebih baik daripadanya. Dan sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, berkatilah kami padanya, tambahkanlah ia pada kami. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang dapat menyamai makanan dan minuman kecuali susu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Sahabat-sahabat semua, hadis ini telah mengajar kita bahawa rezeki itu dari Allah. Sebab tu Rasulullah sebut siapa diberi makanan oleh Allah, bukan makna dia turun dari langit, kan? Ya. Tetapi dia diberi oleh manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan hati orang tu untuk beri kat kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, kalau orang beri makanan kat kita, kita doa, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kami kepadanya, berikanlah kami rezeki yang lebih baik daripadanya. Kalau dialah. Kalau kita dapat, kita beli, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Jadi kalau orang lain yang beri, Allahumma barik, boleh juga kita guna doa ini. Sebab kami ni termasuk dengan orang yang memberi, dan kita semua. Itu kalau beri makanan. Kalau beri susu, wasaqahu Allahu labanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa, Allahumma barik lana fihi wazidna fihi wazidna minhu. Itu maksudnya, ya Allah, berkatilah kami padanya, tambahkanlah ia kepada kami. Jadi dua doa tu Rasulullah bagi. Masa beri makanan, doa lain. Beri minum susu, minuman, doa yang lain. Begitu kayanya doa yang diajar oleh Nabi, dan kayanya pemeliharaan bahasa Arab. Ya, beri makan, doa lain. Beri minum, doa yang lain. Subhanallah. Jadi hadis ini kita digalakkan memohon keberkatan, sama ada sebelum atau selepas selesai makan. Waktu kita nak makan, kita kata Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya. Selepas makan, alhamdulillahillazi at'amana, ya, kalau doa biasa kan.
Terdapat banyak riwayat berkaitan bacaan sama ada sebelum selepas makan, dan lafaz hadis ini salah satu daripadanya. Ini salah satulah yang kita selalu baca, Allahumma barik lana itulah kan. Tapi ini lain pula. Hadis ini turut menyatakan kelebihan susu. Susu merupakan makanan sunnah sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tiada sesuatu yang dapat menyamai makanan dan minuman kecuali susu. Jadi susu yang paling baik ialah susu asli lah. Susu segar, kan kita sebut susu segar, susu asli kambing yang belum ada campuran. Masuk begitu juga susu lembu, ya. Susu awal lembu. Sekarang ni banyak campuran, betul tak? Itu yang masalah juga, ya. Kita nak yang asal kalau boleh. Jadi ingat doa tadi, kita disuruh oleh Rasulullah SAW mendoakan keberkatan apabila dapat makanan dan minuman. Apa doanya? Allahumma barik lana fihi warzuqna khairam minhu. Dan kita disuruh juga berdoa bila dapat minuman. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Adakah tunggu orang bagi dulu? Tidak. Kalau kita beli pun kita dapat, kita nak minum, kita nak makan, maka bacalah doa itu. Ataupun baca doa yang biasa yang kita belajar pun boleh. Yang ada biasa kita baca. Ataupun nak buat perubahan, boleh baca doa ini. Sebab kalau yang biasa tu doa makan sama je dengan doa minum, betul tak? Doa susu. Jadi boleh ambil Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Kita buat perubahan, banyakkan doa. Jadi kalau kita nak sahabat-sahabat semua, tadi kalau nak makanan berkat, basuh tangan dulu. Kan lepas makan basuh lagi supaya tak ada sebarang kekotoran, baru makanan kita berkat. Yang kedua, kita banyakkan berdoa bila makan dan minum. Okey. Yang hadis ketiga dalam siri ini ialah doa keberkatan untuk pengantin. Ini semua orang tahu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi SAW jika ingin mendoakan seorang yang baru berkahwin, baginda mengucapkan, semoga Allah memberkati kamu dan memberkati atasmu serta menyatukan kamu berdua dalam kebaikan. Ini adalah doa hadis sahih dari riwayat At-Tirmizi. Ini adalah sahih. Nabi menggalakkan umatnya berkahwin agar dapat menjaga kehormatan diri serta menjaga mendapatkan zuriat, ya. Ya, dia panas. Mendapatkan zuriat. Jadi zuriat dan keturunan. Perkahwinan adalah sunnah yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sejak daripada generasi awal hinggalah kepada generasi akhir. Jadi kita digalakkan untuk mendoakan kebaikan dan keberkatan pada pasangan pengantin. Sebab tu sahabat semua, apabila kita pergi ke tempat kenduri, jumpa pengantin, kita doakan pada pasangan pengantin supaya mereka ni dapat hidup dengan orang panggil apa, sakinah, mawaddah, dan juga dapat zuriat yang soleh dan solehah. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Betapa indah Islam itu. Bukan je dapat makan kenduri, orang panggil kan, tapi kita hendaklah berdoa supaya pengantin itu diberkati oleh Allah perkahwinan mereka, dikurniakan zuriat yang soleh. Ya, indahnya Islam. Dia ajar kita tidak kedekut berdoa. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Ya, okey. Seterusnya, sekejap ya, panas. Baik, akhir sekali, last. Keberkatan demi keberkatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwalis samar fa yaqulu Allahumma barik lana fi madinatani
wa fi simarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah summa yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika baginda dihidangkan buah-buahan pada awal musim, baginda berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada kota kami, pada buah-buahan kami, kepada timbangan gantang kami dan pada timbangan cupak kami, keberkatan demi keberkatan. Lalu baginda memberi buah-buahan itu kepada kanak-kanak yang paling kecil yang hadir pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini menceritakan ya, hidup kita ni amat perlu kepada keberkatan setiap hari. Kalau tak berkat, Allah tak rahmati kita. Kan hidup kita tidak ada ketenangan. Rahmat Allah tak datang. Sebab tu perlunya keberkatan. Nabi mengajar kita antara cara mendapat keberkatan sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hal yang perkara yang merupakan nikmat yang ada sekeliling kita. Jadi Nabi ajar kita berdoa mohon kepada Allah terhadap perkara-perkara yang nikmat yang kita dapat di sekeliling kita. Tadi contohnya Nabi dihidangkan dengan buah-buahan pada awal musim. Contoh durian. Nabi zaman Nabi tak ada durian, kurma, anggur sebagainya kan. Di awal musim orang hidangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allahumma barik lana fi madinatani wa fi simarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Maksudnya, ya Allah berkatilah kepada kami kota kami. Nabi bukan je doa pada orang tu saja, tapi pada negeri itu, kota itu. Pada buah-buahan yang kita makan tu, buah-buahan yang ada kat pokok lagi. Timbangan gantang. Dulu timbangan gantang, sekarang timbangan kilo tu kan. Dan pada timbangan cupak kami, keberkatan demi keberkatan. Nabi kata barakatan ma'a barakah. Barakat seterusnya barakat sentiasa dalam keberkatan, berkat kan, ya, sentiasa diberi keberkatan oleh Allah. Sebab itu kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diterima dengan berkongsi nikmat tersebut dengan orang lain. Ini juga antara cara penting untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup kita. Ini cara penting kita nak dapat berkat, ialah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita hendaklah melakukan amal soleh. Ingat tak dari pendahuluan dahulu, kita nak berkat, sentiasa berdoa tadi. Kedua, sentiasa melakukan amal soleh, amal yang Allah suruh, amal sunat, amal wajib, dan meninggalkan perkara-perkara mungkar, ya. Dan juga sentiasa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya setakat ini saja. Kita akan sambung lagi hadis yang lain mengenai keberkatan. InsyaAllah dalam episod akan datang kita akan lihat mengambil harta dengan cara yang halal, salah satu yang berkat. Jadi itulah saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.